pendekatan. Ya, waqaribu, dekatkan manusia dengan Islam. Wabashiru, gembirakan dia. Gembirakan masyarakat dengan Islam. Ya, saya duk tengok sekarang tu kalian, kita berdepan dengan satu masalah besar. Bukan kita lah, dunia seluruhnya. Sekarang dunia sedang memikir satu penyelesaian baru sekarang ni. Ya. Setelah tumbangnya sistem khilafah Islam, bukan hanya khalifah saja habis, tuan-tuan. Dia tumbangnya khalifah bermakna tumbangnya model. Model politik, model ekonomi, model sosial, model pentadbiran, model perundangan. Ya. Lalu sistem Allah Ta'ala, peraturan Allah diganti dengan peraturan makhluk. Maka muncullah beberapa aliran pemikiran yang asalnya daripada golongan Kristian di barat. Ya. Masa itu terus sekalian di Eropah, dia berlaku pertembungan di antara golongan gereja dengan ahli sains. Ya. Hingga timbul satu slogan, kalau kita nak maju, kita kena buang agama. Di kalangan komunisme timbul satu idea, ya, agama candu masyarakat. Di Eropah, ya, dia kata kalau barat nak maju, kena pisahkan daripada agama. Ya. Betul, tuan-tuan. Betul. Sebab dulu, ya, abad kedua sampai abad ke-8, ya, pada waktu itu gereja kontrol semua. Ya, di atas nama gereja, siapa-siapa beri pendapat yang berbeza dengan pandangan gereja, gereja bunuh. Beribu kena bunuh. Ahli sains beribu dibunuh. Kenapa? Kerana pandangan sains bercambah dengan pandangan gereja. Gereja kata ini wahyu Tuhan, tak boleh lawan. Sami'na wa ata'na. Siapa lawan, tangkap, bunuh. Pakai giletin tu. Termasuk Galileo, ya, dibunuh. Ya. Kenapa? Sebab berlaku pertembungan. Sains dikemukakan bukti. Contoh, ya, bumi menurut pandangan gereja, bumi mendatar, bukan bulat. Ahli sains kata tak, bumi bulat. Ahli sains boleh tunjuk bukti, gereja tak boleh tunjuk bukti. Dia kata ini wahyu, ni wahyu, ni wahyu. Akhirnya siapa yang bercambah dengan pandangan gereja, untuk menyekat fenomena ni, gereja tangkap dan bunuh. Ya, memang tak berkembang ilmu. Tak berkembang ilmu. Akhirnya bila dah kemuncak pertembungan tu, ahli sains istiar declare, kami tak ada kena mengena dengan gereja, gereja tak ada kena mengena dengan kami. Putus hubungan. Kemudian ahli politik istihar bahawa kami ahli politik tak ada kena mengena dengan gereja, gereja tak ada kena mengena dengan kami. Ya, universiti mula satu istiar, akhir tinggallah gereja dalam urusan kahwin, nikah kahwin, semayang, gitulah sebagaimana ada ini. Dan ternyata ini dikenali sebagai revolusi Perancis. Sebenarnya bukan revolusi Perancis, revolusi dari segi akidah, ya, keyakinan, hingga lahir mazhab Protestan di kalangan mazhab Kristian. Ya. Tapi ini berlaku di dalam mereka. Bila mereka kuasai dunia Islam, mereka paksa orang Islam ambil pandangan itu dan buang pandangan agama. Sekarang apa berlaku? Hari ini komunisme tumbang, gagal. Sosialis gagal. Ya. Sistem ekonomi kapitalis. Hari ini kapitalis sedang menuju kehancuran. Ya. Orang dah mula melihat kapitalis tak boleh mentadbir dunia dengan sistem kapitalis. Sebab kapitalis ni akan melahirkan jurang. Yang kaya dia melampau-lampau kaya sebab dia ada peluang, dia ada modal, dia ada pengaruh. Orang miskin tak ada modal, jadi selama-lamanya orang miskin tak dapat kesempatan. Ya. Sekarang kapitalis sedang menuju kehancuran. Demokrasi barat sedang menuju kehancuran. Undang-undang barat sekarang ni sedang menuju kehancuran. Sekarang tu sekalian. Ya. Sebab tu hari ni undang-undang semua orang tahu gagal. Ya. Undang-undang gagal. Hari ni orang hilang tonggah, tak ada polis lah, tuan-tuan, beli lain je. Tuan-tuan hilang motor, pergi depot polis. Polis kata apa dia? Motor polis pun hilang. Ya. Di Malaysia ni bukan motor je hilang, enjek kapal terbang pun hilang. Ya. Jadi apa jalan keluar? Sekarang orang mula fikir apa jalan keluar. Kalau kita dah tahu undang-undang kita gagal, kita teruskan juga kegagalan, maknanya kita tahu dah akan natijah gagal. Kalau kita dah tahu sistem ni gagal, kenapa kita terus dengan sistem ni? Sebab tu Nabi SAW, Nabi lahir, dia bawa Islam. Waktu tu ada dua kuasa besar dunia. Satu Rom, satu Parsi. Kalau Nabi nak menang cepat, Nabi sokong je Rom. Ya, sokong je Rom. Ya. Tapi Nabi tak sokong Rom. Kenapa Nabi tak sokong Rom?
Sebab kan Nabi suku Rom, Nabi jadi penumpang. Ya, Nabi jadi penumpang, Islam jadi penumpang, bermakna dasar-dasar yang sama Rom bawa. Kita menumpang. Islam datang sistem. Tak boleh kekal dengan sistem yang korup ni. Ya, kalau tuan-tuan nak hapus rasuah dengan menukarkan kerajaan dengan sistem yang sama, rasuah akan tetap berlaku. Cuma dalam bentuk baru. Wajah baru, rebranding. Ya, dia tak panggil rasuah, dia panggil commission. Ya. Jadi oleh kerana itu Islam tak sokong parsi. Ya. Kalau Islam sokong parsi, berarti kekal sistem lama. Islam bawa suatu gagasan baru. Ya. Tapi di peringkat awal memang awak akan tanya, boleh ke menang? Ya. Ustaz, boleh ke kita menang? Ya. Orang akan fikir, ya, boleh ke kita menang? Soal begini, akhir. Pertama, konsep kemenangan dalam Islam ialah kemenangan menghayati perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kena betul dalam kepala kita dulu bahawa set menang tu bukan hanya menang pilihan raya, menang kursi. Menang tu bila kita boleh melaksanakan perintah Allah. Itu menang. Sebab tu bila kita azan, hayya 'alas solah, hayya 'alal falah. Mari semayang, mari kepada kemenangan. Apa kaitan semayang dengan kemenangan? Kerana orang yang semayang tu orang menang. Kita kata kalau macam tu saya lama dah menang, Ustaz. Saya tak pernah tinggal semayang. Memang menang pun. Menang lawan hawa nafsu, menang taat perintah Allah, menang membesarkan Allah Ta'ala. Menang dah tu. Ya. Jadi kita dalam pemikiran barat, ya, dia bagi dia hanya tengok kursi saja. Ya. Sebab tu kena kurang sikit baca ayat kursi saja, kena baca ayat lain juga. Ya. Sebab bagi dalam konteks Islam, dia dua marhalah. Satu, apa yang kita boleh buat perkasa ke Islam dalam masyarakat, dalam diri, dalam keluarga. Alhamdulillah, benda ni berjalan. Ya, saya generasi awal lah, generasi lahir ya, selepas merdeka. Ya. Pada waktu itu tuan sekolah agama, kalau tahun 70-an, sekolah-sekolah agama ni ustazah tak pakai tudung tu kan. Ustazah pakai tudung nampak jambul. Mengajar hadis, mengajar tafsir. Ustaz-ustaz petang main bola pakai seluar pendek. Ustaz, ya, kita main dengan dia, Ustaz bagi saya. Ustaz pakai seluar pendek juga, passing bola. Tahun 70-an, biasalah. Ya, saya jumpa ustaz-ustazah, dia pergi Pekasari, tak akan turun langsung, tuan-tuan. Ya, pada waktu itu. Tapi perubahan sedang berlaku. Hari ini, alhamdulillah, berapa puluh ribu mak tahfiz. Orang dah tak tanya, pakcik hantar anak pakcik masuk tahfiz nak jadi apa? Orang dah tak tanya dah. Ya, zaman saya dulu masuk sekolah agama, cikgu tanya, awak masuk sekolah agama nak jadi apa? Nak jadi mufti, nak jadi qadi, jadi tok imam. Pada waktu itu. Hari ini kita hantar anak tuan-tuan mak tahfiz, belajar tahfiz Quran, belajar apa Quran. Ya. Kita tak tanya dah nak jadi apa. Pasal apa? Ikut kajian terbaru, rangsangan minda yang paling kuat, paling hebat bila orang duduk baca Quran. Ya, dia tak sama baca tulisan Rumi. Ya. Rumi dibaca bahasa Arab ni, ya, dia merangsang akal, merangsang minda. Sebab tu dia boleh hafal hadis, boleh kuat ingatan. Dia faktor tu. Yang penting asas tu tapaknya kukuh dibina dulu. Lepas tu dia nak belajar pun, nak jadi engineer ke, doktor ke, lawyer ke, tak apa dah. Kita dah tak mahu. Pasal apa? Asasnya dah kuat. Jadi kata Nabi SAW, cari pendekatan. Ya. Waqaribu, dekatkan manusia dengan Islam. Basyiru, gembirakan dia. Gembirakan. Saya tengok Al-Fadhil Ustaz Azhar Idrus. Ya. Ustaz Azhar ni bagus pendekatan dia. Dia pendekatan yang positive thinking. Ya. Saya tengok, ya, ini metodologi. Ya, metode dakwah. Ya. Kadang-kadang bila orang tanya soalan, dia jarang kata boleh, semua dia kata boleh. Saya ingat lagi seorang satu hamba Allah tanya, Ustaz, dia kata saya nak pergi dengar kuliah Ustaz, tapi saya nak bawa tunang saya, belum kahwin lagi, baru bertunang, tapi saya ada motor je Ustaz, kereta tak ada, cadang nak bawa tunang saya naik motor pergi dengar kuliah Ustaz, boleh tak boleh? Boleh? Dia kata boleh. Dah Ustaz, saya belum kahwin lagi ni, baru tunang baru. Boleh. Betul ke Ustaz boleh? Boleh. Ustaz lain kata tak boleh, Ustaz lain tak betul. Boleh. Sebenarnya hukumnya boleh, dengan syarat kena letak bakal pak mentua tengah.
Mana ada orang bawa tunang ambil pak mentua letak tengah? Ya, makna tak boleh. Tapi dia tak kata tak boleh. Ya, dia kata boleh dengan syarat. Tuan-tuan masuk Pinang, seorang perempuan yang tuan-tuan sayang ke dia, dia pun sayang nak kahwin sangat, masuk Pinang. Pinangan tuan diterima. Lega kan? Lega, dah terima. Kita batal mesej member tu. Pinangan kau dah diterima. Dia pun melompat seronok sangat. Berapa hantaran? 2.6 bilion kena hantar cari sedekah Arab. Berapa hantaran? Hantar 500,000, 300,000, 200,000. Allah. Ya. Waktu Tuan Perak di Minang, Puteri Gunung Ledang. Pinangan Tuan Mamat tu diterima, tuan-tuan. Puteri Gunung Ledang terima pinangan tu. Ya. Lepas tu letak syarat. Apa syaratnya? Kena 7 dulang hati nyamuk. Sanggup? Sanggup. 7 tempayan air pinang. Sanggup? Sanggup. Jambatan emas daripada Gunung Ledang ke Istana Sultan Melaka. Sanggup? Sanggup. Dan segelas darah Tun Mamat. Oh, ni tak boleh. Simbolik tu kan pandai dia buat cerita. Ya. Padahal jambatan emas daripada Gunung Ledang tu berapa bilion tu kan? Sanggup? Tak apa. Darah? No. Pasal apa? Darah raja tak boleh. Hebat cerita tu. Macam cerita Piramli lah. Piramli buat cerita. Perompak ini punya negeri 2. Satu namanya badan, satu namanya nyawa. Dia tak kata BN, dia kata badan dengan nyawa. Sebab tu hidup filem dia. Ya. Dia masuk dalam gua tu, dia habis semua ambil. Dia pegang api, dia kata apa dia? Nasib baik engkau panas, kalau tidak ngangkang kau aku kebas. Berlaku sungguh tu kan. Ya. Ya. Nabi kata ambil pendekatan. Jadi konotasinya positif. Alhamdulillah kita dah banyak. Alhamdulillah. Dulu banyak lagi kita dilarang masuk, dilarang berlari-lari, dilarang bawa anak ke masjid, dilarang merokok, macam-macam kan. Semua negatif ni, tak boleh. Dulu, sekarang dah orang tukar dah. Sekarang sila masuk kalau ada urusan. Dulu dilarang masuk, sekarang sila masuk kalau ada urusan. Dulu dilarang merokok, sekarang dah terima kasih kerana tidak merokok. Kaki merokok ni tu tadi letak rokok, tengok, terima kasih, sama-sama kata, sama-sama. Ya. Kita pergi ke bank, cucuk kad, buat keluar duit. Dia kata apa dia? Harap maaf, wang anda tidak mencukupi. Dia berkata, saya maafkan. Jadi tu sekalian. Jadi yang ini yang kita nak tengok. Cuma sekarang ni orang tengah fikir, dan insyaAllah dia di Islam ni tuan-tuan, sekarang memanglah orang sekat macam-macam, ya, ditekan macam-macam. Itu tanda kebangkitan. Bila ada tekanan kata Islam, bermakna itu akan berlaku kebangkitan Islam. Ya, tak sabimalah. Ya, Islam bukan kita jaga, Allah yang jaga. Ya, kita hanya buat kerja aja. Ya, kita hanya beramal. Ya. Jadi sekarang apa yang berlaku? Yang berlaku Barat duk sangka, Barat melihat kebangkitan Islam akan berlaku di Asia Barat. Dia tekan negara-negara Asia Barat, dia pecah-pecahkan. Tapi mereka terkejut, di waktu mereka menyekat kebangkitan Islam di Asia Barat, Islam sedang biak berkembang dalam Eropah dan di Barat tu sendiri. Sekarang sampai England, sampai UK terpaksa buat undang-undang, dia larang menjual gereja ke orang Islam. Ya, berpuluh gereja orang Islam beli convert jadi masjid. Ya. Di Ireland, di Dublin, besar masjid dia, asal gereja. Orang Islam beli tukar jadi masjid. Ya. Dan gereja-gereja sana kosong, tak ada orang tu kan. Ya, tak ada orang. Ya. Cuma di negara-negara Islam adalah yang masuk Kristian kerana faktor kebendaan, bukan faktor akidah, bukan kerana iman. Ya. Sebab tu bagi kita, bila berlaku pertembungan tersebut, dia akan ada jalan keluar. Apa jalan keluarnya? Hari ini orang mula fikir, macam mana kita? Kalau kita teruskan undang-undang yang gagal, natijah gagal. Kita teruskan sistem kita, maka gagal. Apa jalan keluar? Sekarang orang mula fikir. Ya, insya-Allah orang mula melihat jalan keluarnya kepada balik pada agama.
balik pada agama. Kita senaraikan kenapa pelaku nagih dedah. Punca, salah satu puncanya tak ada dekat agama. Ya. Marumpik tak ada dekat agama. Pelacuran, faktor agama ni jadi faktor hampir semua masalah yang berlaku. Makna apa dia? Mana manusia akhir terima hakikat tubuh kita ni bukan jasad saja, jadi roh. Ya, roh ni perlu dibina. Roh ni perlu dibaiki. Roh ni perlu dijaga. Ya, jasad kejaga, roh juga kena jaga. Ya, manusia tidak akan rasuah kalau difikir dia akan hidup semula di akhirat. Allah akan tanya dia satu persatu. Bolehlah tengok manusia boleh lari undang-undang dunia, tapi undang Tuhan nak lari ke mana? Ya, jadi ada pertimbangan ni yang menyebabkan manusia mula fikir. Ya, takut azab Allah Ta'ala, takut hisapan Allah Ta'ala di akhirat, takut dibangkit semula Allah bilang satu persatu. Sebab tu dalam Islam, dia bukan tak rasuah tuan-tuan. Hari ini dunia kagum bila pemimpin tak rasuah. Alhamdulillah. Tapi dalam Islam, kita bukan tak rasuah. Yang halal pun tak ambil tuan-tuan. Yang halal pun tak ambil. Itu Islam. Dari segi undang-undang tak salah kita ambil. Tapi yang halal tak usah ambil. Ya. Kenapa tak ambil? Boleh ambil sebab dari segi undang-undang tak salah. Elawang buat jamuan raya, kita ambil lah duit. Sebab dia ada peruntukan. Tapi kalau kita ambil duit rakyat, buat jamuan kepada rakyat, kan itu menipu namanya. Ya. Almarhum Tuan Aziz kata, kalau kita nak jamu rakyat, kita ambil duit kita lah buat jamuan. Baru betul. Dia ambil duit rakyat, buat jamu pada rakyat. Lepas tu rakyat cium tak, terima kasih banyak. Kita rompak duit ni, kita bagi, terima kasih. Aku jarang jumpa perompak baik macam kau. Ya. Jadi kita kena penyelesaian. Apa nak buat untuk akhir 3 perkara lah. Yang pertama sekali, terutama kita bina Islam dalam diri kita masing-masing. Ya, kita bina Islam dalam diri kita masing-masing. Ya, jaga ya Allah wajib, tinggal ya Allah haram. Kesilapan, kesalahan kita bertaubat pada Allah Ta'ala, minta ampun pada Allah. Kita ada dosa peribadi masing-masing. Nasib baiklah Tuhan tak mati kita tengah buat maksiat tersebut. Allah panjang umur kita, alhamdulillah. Yang kedua, mari kita bina Islam dalam rumah tangga kita. Didik anak-anak kita menjadi anak yang soleh. Tuan-tuan kena banyak sentuh kena banyak sentuhan. Anak kita ni tu sekalian, dia pengaruhi media sosial dengan rakan sebaya macam-macam. Kita tak boleh jarak jauh. Ya. Zaman saya dulu, mak ayah tengking rotan tak apa. Sekarang ni kalau kita rotan dia lain. Ya. Tapi kena banyak sentuhan. Terutama 2 waktu. Pertama, waktu tuan-tuan nak pergi hantar anak sekolah. Tuan-tuan bila salam, anak kita cium tangan, tuan-tuan usap kepala dia, cium dahi dia. Tuan-tuan buat je. Yang kedua, nak tidur malam. Ya, nak tidur malam. Tuan-tuan masuk bilik anak, usap kepala, cium dia, selamat malam, baru masuk tidur. Tuan-tuan buat 2 ni. Ya. Ni amalan Nabi SAW. Tapi orang Melayu dah. Orang Melayu tengking tuan-tuan. Tidur. Pukul 12 dah. Bila nak tidur? Tidur. Bapa engkau dah tidur dah. Bila engkau nak tidur? Anak tidur mimpi rimau kejar dia tuan-tuan. Sama juga waktu pergi sekolah. Jangan tekir. Tuan-tuan nak marah di rumah tak apa. Tapi sampai di sekolah, please tolong. Kalau kita marah pada anak kita waktu anak sekolah, dia erik back tuan-tuan. Dia tak ada mood belajar. Dia kena marah. Macam kita lah. Lepas kena marah isteri, memang tak ada mood. Sebab tu saya almarhum Tuan Aziz, dia bagi satu petua. Dia kata kalau tuan-tuan balik rumah, jangka-jangka isteri marah kita, kita dah jangka dah, ni kena marah ni. Bini memang kuat marah. Balik-balik. Macam mana cara dia? Tuan Aziz dia bagi petua. Bukan fatwa, petua. Ya. Dia kata kalau tuan-tuan balik rumah, jangka-jangka isteri marah pada tuan-tuan, tuan-tuan sampai di rumah, tuan-tuan marah dia dulu. Sebelum dimarah kita marah dia dulu. Buka pintu tu, tengking tu. Apalah kain tak lipat, bersepah, marah dia. Baru dia tak berani. Tapi kalau dia marah juga tuan-tuan, tidur luar malam tu. Ni anak-anak ni jaga makanan minum dia, jangan balik benda haram yang tak baik, dia akan rosak jiwa anak-anak. Akhir sekali yang ketiga, mari kita hidup sebagai hamba Allah. Jaga sembahyang jangan tinggal. Jaga sembahyang jemaah jangan tinggal. Ya, Quran jangan tinggal lebih pada 3 hari. Ya, 3 hari, jangan lebih pada 3 hari tak buka Quran. Kadang-kadang kita ni berbulan-bulan tak pernah buka Quran. Duk baca inna a'tainaka qul Allah je. Sekali-sekala kena buka. Malam-malam buka Quran dulu. Quran ni terus sekalian dia merangsang minda, dia membantu kita banyaklah kelebihan fadilat-fadilatnya dengan Quran.
InsyaAllah mudah-mudahan anak kita nak jaga mereka dua je. Jangan tinggal semayang, jangan tinggal Quran. Jaga dua ni. InsyaAllah mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh, dan kita juga dapat sabar istiqamah dengan amalan kita insyaAllah. Wallahu alam. Semoga Allah Ta'ala merahmati pertemuan kita pada malam ni. Panjang umur jumpa semula pada masa akan datang insyaAllah. Minta maaf banyak-banyak ya, atas kekurangan dan sebagainya. Dan insyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala menjadikan kebaikan di atas majlis yang kita ada pada malam ini. Wallahu a'lam. Aqul qawli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin.